Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, tiada yang buat melainkan Allah. Maksudnya, semua yang kita lihat berlaku ni, berlaku dengan kehendak dan izin. Itu tiada yang buat melainkan Allah. Apa yang berlaku, berlaku dengan kehendak Allah. Ini kenapa kita tak buat gas. Hari ini yang buat gas di dunia ni kita je, yang duduk di Dasi Minang ni. Orang lain semua dah tak boleh buat gas. Jemaah tabligh tak boleh buat gas. Ajak orang pergi masjid, gas pertama dia dan gas kedua dia, ramai-ramai kan, tak boleh buat dah. Keluar ke dalam masjid, lagi tak boleh lah. 8 orang, 10 orang keluar 40 hari. Di negara-negara yang mana ada perintah berkurung, tak boleh buat lah. Jadi kita masih boleh buat gas. Usaha Nabi SAW, ajak orang buka Islam, ucap kalimah, ingatkan orang Islam supaya buat dakwah, masih boleh lagi. Kenapa kita boleh? Sebab kita ada dua pilihan masa gas. Bila kita bagi salam kat dia, dia keluar, dia sedia, kita cakap. Kalau dia tak sedia atau rumah tu tak jawab salam kita, kita doa. Jadi kita ada dua, satu cakap, satu doa. Doa cakap dengan orang, satu cakap dengan Allah. Jadi waktu ni Allah bagi tegas, tapi cakap dengan Allah. Masih boleh gas lagi. Dalam apa keadaan kat dunia ni, kita boleh buat gas. Jadi gas ni, dia adalah amalan yang menghancurkan dengan izin Allah. Gas cara Nabi ni, bukan cara tabligh. Cara Nabi ni mengajak bukan Islam ucap kalimah ni. Cara tabligh tak buat dakwah bukan Islam. Dia orang Islam aja, bukan dia ingatkan dia buat dakwah, ingatkan dia datang masjid. Kerja tabligh ajak orang pergi masjid, itu je. Dan ustaz-ustaz yang bagi tahu semua dia faham kerja tabligh ni ajak orang pergi masjid. Jadi dia kata bila ramai orang pergi masjid, kita mengajarlah. Jadi tabligh dengan kita ni satu perkara yang seiring lah. Dia orang ajak, kita ceramah. Kalau tak ada ajak, mana ada ceramah kat masjid? Jadi semua ustaz-ustaz sekarang dapat ceramah ke masjid sebab ada orang datang masjid. Dan orang datang masjid kerana ada kerja jemaah tabligh. Ajak orang pergi masjid kan, dalam gas pertama dia dan gas kedua dia. Itu je kerja tabligh. Lepas tu bila kumpul bagi ceramah, akhir ceramah dia ajak orang keluar macam dia, memakmurkan masjid. Dalam arti kata dia orang lain, tak ada kok kerja tabligh tu. Kerja tabligh ni bukan kerja dakwah sebenarnya. Nama je kerja jemaah tabligh, jemaah dakwah, nama tabligh tu. Nama je jemaah tabligh, jemaah dakwah. Tapi bukan buat kerja dakwah. Dia buat kerja ajak orang pergi masjid. Ada. Makmurkan masjid tak juga, sebab ajak semayang aja. Pergi masjid buat semayang aja. Buat dakwah tak ada. Dakwah ajak orang kepada Allah, ajak orang bukan Islam ucap kalimah. Orang tabligh
tak buat tu. Saya suruh dia orang buat, tak nak buat. Malah saya dikeluarkan daripada Jemaah Tabligh dengan cara yang halus. Saya tak boleh bayan, saya tak boleh jadi Faislah, saya tak boleh jadi Amir, sedangkan saya Amir lama dah. Saya tak boleh bayan. Jadi itu macam masuk saya peti ais lah. Saya tak sama lah dengan buang saya. Orang tabligh jangan cakap orang tabligh tak buang saya. Dia memang buang saya. Hanya cara itu tak nampak lah. Dr. Nasrul kau dibuang daripada tabligh. Tak adalah cakap tu. Tapi bila dia putuskan saya tak boleh bayan, tak boleh mana bayan-bayan kat Malaysia, maknanya, dan tak boleh jadi Faislah, maknanya saya sebenarnya dibuang lah. Jadi dia orang tak nak dakwah. Jadi mereka bukan jemaah dakwah sebenarnya. Tapi orang semua kenal dia orang, dan dia orang pun mengaku juga dia orang jemaah tabligh. Jadi sebenarnya mereka bukan jemaah dakwah, bukan jemaah tabligh. Mereka jemaah mengajak orang pergi masjid. Dan keluar 4 bulan 40 hari untuk pergi semua masjid-masjid di dunia supaya hidup masjid tu dengan amalan sembahyang. Amalan dakwah tak ada. Dakwah ni amalan jemaah dihantar di masjid untuk jumpa bukan Islam. Untuk ajak dia ucap kalimah dan mengingatkan bila jumpa orang Islam, ingatkan dia supaya buat dakwah. Kerana mungkar paling besar orang manusia buat, dia tak mau mengucap. Maka dicegah dengan ajak dia mengucap. Dan mungkar kedua besar, setelah mengucap tak buat kerja dakwah. Yang hari ni orang Islam semua tak buat, kita kena ingatkan dia dan ajak dia buat kerja dakwah. Ajak dengan tangan, maksudnya dengan action. Ajak dengan cegah dengan tangan ni, maknanya ajak dia terus buat gas. Lepas tu ajak dia terus pergi masjid sembahyang. Jadi kita dah cegah mungkar dia tak buat dakwah dan tak sembahyang. Itu bagus. Kalau tidak, dengan percakapan. Cakap kat dia, lepas tu tak dapat nak ajak dia secara tunai. Yang ketiga dengan hati, iaitu dengan doa. Jadi ini telah dibuat oleh kita, jemaah kita. Jadi inilah namanya jemaah dakwah. Ini sebenarnya jemaah tabligh. Jemaah dakwah atau jemaah tabligh, yang dia tu bukan jemaah tabligh tu. Jemaah tabligh yang dipaham salah. Jadi ajak orang pergi masjid bukan tabligh. Menyampaikan tabligh ni. Menyampai apa? Tabligh patana. Tabligh menyampaikan kalimah la ilaha illallah. Itu sebenarnya tabligh pada semua manusia. Orang tabligh buat ni. Tak apa. Jadi orang tabligh jangan marah saya cakap dia bukan orang dakwah. Kamu ingat kamu orang dakwah sebab kamu tak faham apa makna dakwah. Apa makna tabligh? Tak faham. Jadi tak apalah kamu tak faham. Bila kamu dah dengar ni, fahamkanlah diri kamu. Tapi tak nak faham juga. Masih lagi menganggap dia orang jemaah tabligh. Jadi kalau kamu kena coronavirus, tak masalah lah. Sebab apa kamu tak buat dakwah. Kalau kamu buat dakwah, betulnya tak kenanya. Sebab apa? Kalau bala datang, semua nabi-nabi terpelihara. Tak ada nabi-nabi tak terpelihara. Kalau datang bala, nabi tu sama ada disuruh oleh Allah keluar dari tempat tu, kemudian baru Allah datangkan bala. Tak ada dengan nabi-nabi tu bala kena, tak ada. Tak ada kisah pun di mana bala bencana datang pada satu kaum yang buat mungkar, nabi ada kat situ. Tak ada. Dan nabi pun kena, tak ada. Jadi kita kalau kena wabak ni dan kita juga kena, tak boleh kita buat kerja nabi tu. Kalau kita kata saya buat kerja nabi, pasal wabak ni kena juga kat kau. Bala datang pada manusia, kena pada kita juga. Tak boleh. Dia tak kena pada orang yang mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Dia tak kena. Dia tak kena pada nabi-nabi yang buat kerja nabi, tak. Kalau kena, kamu buat. Katakanlah Rashidi kena, tak apa. Mana tak diterima lah sebagai yang betul-betul buat kerja. Nama je buat kerja. Jadi itu satu tanda bukti yang jemaah tabligh sekarang ni di dunia yang dibuat di Sebetaling tu bukan kerja Nabi. Kenapa dia kena wabak tu kalau dia kerja Nabi? Kena. Kenapa ulama dia Maulana Hamid semua kena, Maulana apa lagi?
Mana apa? Azim, macam apa? Kenapa dia kena semua Hamsin, Haji Hamsin lama buat tabligh. Nah. Jadi dia punya peraturan Allah SWT, bila datang bala satu tempat, orang yang buat kerja Nabi atau kerja dakwah atau kerja tabligh, yang betul-betul dakwah, betul-betul tabligh, dia akan terpelihara daripada bala tu. Nabi Allah turunkan bala kepada Nabi Lut, kaum dia. Mana ada Lut kena? Kan? Yang kena siapa? Isteri Nabi Lut. Sebab dia buat mungkar. Lut AS dengan ahli keluarganya dan semua pengikutnya disuruh tinggalkan bandar tu sebelum malam, tengah malam. Bergerak. Dia bergeraklah dan jangan pandang belakang, kata Allah. Jadi sebelum datang subuh, goncanglah. Lut dan keluarganya sudah tinggalkan bandar. Bandar tu diangkat. Diangkat oleh malaikat dengan jari dia. Salah satu jari, bukan semua jari pun. Sampai hingga ke langit pertama dan terdengar kokok ayam tu. Dan terbenamkan balik. Mana ada Lut kat situ ada? Kaumnya tak ada. Melainkan isteri dia. Kenapa isteri dia kena? Isteri dia tak macam isteri dia bila semua malaikat awal-awal datang tu, malaikat tu sebenarnya mak bagi tahu Lut yang bala akan datang. Tapi kaum dia telah silap. Dia ingat dia ni manusia biasa, lawa-lawa kan. Bini dia pula bagi tahu kat kaum dia yang ada orang lawa-lawa datang rumah aku. Jadi kaum dia pun serbu lah. Kata Lut AS, janganlah ganggu aku punya tetamu. Jangan buat aku malu. Aku tahu kau buat kerja tu, tapi janganlah buat dengan tetamu aku. Yang tak dengar, dia marah dia. Lut, kau jangan cuba halang kami. Jangan cuba jadi baik. Bukan kau tak tahu apa kami nak. Kalau kau terus larang kami, kami halau daripada bandarnya. Ada. Kaum Lut ni orang tengah jalan-jalan tu pun dia orang tahan juga yang lawa-lawa. Yang buruk muka macam Rasidi tak adalah. Tak ada siapa nak kaum Lut agaknya. Muka dia tu lawa ke Rasidi? Samad? Macam Samad ni tak ada orang kaum Lut nak, kan? Macam Sufian, macam apa, tak nak lalulah. Tapi yang lawa tu, yang macam orang Kazakhstan ni, kan? Orang Kazakhstan dekat UAE tu, perempuan-perempuan kita pun dah tak tahan dah tengok dia. Macam tu lah malaikat ni lah yang lawa lah buat. Jadi tuan-tuan bapa yang mulia, tak ada. Nuh AS, Allah datangkan bala kat dia. Allah suruh dia buat kapal. Dan Allah bagi tahu dia tanda bila kau nak naik kapal. Dan yang ikut kau. Mana lo bersama dalam laut tu dan di datang kena bala ada? Bila air keluar je daripada tanur. Tanur tempat bakar roti, air keluar. Itu kau angkat. Terus naik. Dan bawa sepasang-sepasang haiwan pada waktu itulah yang ada. Yang ada dekat situ juga. Tempat lain belum ada lagi katnya. Barulah berlayar. Begitu kuat punya taufan tu. Laut, air boleh selamat tu. Heran kan? Jadi tak ada Nabi-Nabi yang buat kerja Nabi. Bila bala datang, Nabi tu kena bala. Tak ada. Ada. Tu kan Seri Petaling kenapa kena? Itu tak nampak lagi ke? Yang Seri Petaling tu tak buat kerja dakwah. Tak buat kerja Nabi. Mengaku dakwah. Itu tak. Kita mengaku tak boleh. Saya dakwah. Saya tabligh. Mengaku je buat tak ada, Allah tak terima. Kalau buat pun tak ikhlas, Allah tak terima juga. Tak buat dengan bersungguh-sungguh macam Rasidi. Tentu kena. Kan? Yang tak kena ni yang berkat lah. Maknanya kalau Rasidi ikut saya, berkat saya tu dia boleh. Macam Nabi-Nabi tu juga. Dapat berkat je. Kalau dia lari pada saya, dia kena lah. Dia punya tak diterima. Tapi kerana bersama saya berkat. Macam kita semayang, ada seorang khusyuk, semua khusyuk. Macam itulah Rasidi ni.
Kalau dia sendiri, dia cuba lari, habis. Takkan selamat macam Yazid semua. Begitulah pengikut Nabi tu. Yang kabulnya tu Nabi tu dan pengikutnya. Jadi Seri Petaling bukannya kerja Nabi. Tabligh, jemaah tabligh dari dulu saya bagi tahu dia. Kamu kalau nak kerja Nabi, kamu kena buat kerja mengajak, bukan Islam ucap kalimah, saya bilang. Bukan dia orang tak nak buat, dia orang suruh saya berhenti pula. Macam mana boleh saya ikut? Jadi jemaah tabligh ni yang dimulakan di India ni, dan ustaz-ustaz pun kata, kalau kita tutup jemaah tabligh, bala datang. Bukan tutup jemaah tabligh, bala datang. Bala datang pada jemaah tabligh. Dia orang kata, kalau orang Islam nak tutup, nak bubarkan jemaah tabligh ni, azab datang. Tak. Azab takkan datang. Sebab apa? Kita nak tutup kerja yang bukan kerja dakwah. Dan membuatkan semua orang ingat dia kerja dakwah. Sebab bukan kerja dakwah. Kerja dakwah seperti kerja Nabi-Nabi. Mengajak orang mengucapkan kalimah. Tabligh tak buat. Sebab itulah kena wabak ni. Kenapa dia tak kena pula? Dia bukan orang dakwah. Kalau dia orang dakwah, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran macam Nabi-Nabi, dia tak kena. Satu tak kena. Tapi dia orang bersemangat macam jemaah tabligh alami. Satu jemaah tabligh Sa'adi. Yang Maulana Sa'ad ni, yang Seri Petaling tu mengikut Maulana Sa'ad. Yang alami ni mengikut ulama-ulama lain. So dia ada istimak dekat Indonesia. Satu ustaz dia, kita tak takut kuman virus, kita takut Allah. Kita mau hantar jemaah. Kita mau hantar jemaah ke tempat-tempat virus. Kalau dia orang kerja dakwah betul, tak kena. Kalau dia orang betul jemaah dakwah Nabi punya, dia orang tak kena. Tapi kalau bukan, macam sama ada alami ataupun Sa'adi, dua-dua tak buat kerja Nabi sebenarnya. Sebab apa? Dua-dua tak dakwah bukan Islam. Ucap kalimah. Sa'adi ke, alami ke, dua-dua tak buat. Alami di Kuala Lumpur ni dikepung. Kan? Yang betul-betul buat kerja Nabi, ajak orang bukan Islam di Bukit Canggang. Saya ketua dia. Sebab itulah jadi begitu. Jadi tuan yang mulia, mana yang buat kerja Nabi, Allah kalau datang bala, Allah pelihara dia. Kalau tidak dipelihara, bukan kerja Nabi. Dia bukan Nabi. Itu pun. Sebab itulah kita kena buat kerja dakwah. Kita buat kerja dakwah, mengajak orang supaya buat kerja dakwah dan ajak bukan Islam ucap kalimah. Sebab bila satu kaum Allah Ta'ala, jadi malaikat heran. Dia ni ada satu orang berzikir kuat, tak dilupa kamu. Macam mana nak datangkan bala pula, kata malaikat kat sini. Orang tu dia bukan orang dakwah, dia bukan orang tabligh, dia bukan orang buat kerja Nabi, dia duduk berzikir. Allah bilang hancurkan dia dulu. Macam mana boleh kata kita buat kerja dakwah bila Allah nak hancurkan dia? Sebab apa? Kening dia tak berkerut pun. Tengok orang semua mungkar, tak ada nak cegah. Hari ni kita orang bukan Islam ni, kita tak ingat dia buat mungkar, kita biarkan aja. Ini mana betul? Kita ingat orang bukan Islam tak ucap kalimat, okey, itu pilihan kamu. Mana boleh di sisi Allah Subhanahu Taala, tak boleh satu orang pun duduk kamu ke bumi ni tak mengaku dia Tuhan tau. Tapi kita ada faham macam ni. Samad dia banyak kawan bukan Islam, kita okey, it's your choice. You can leave. I will not invite you. I dengan diri saya saja. Itu tak boleh. Kita mau menganggap semua orang bukan Islam ni dia telah buat mungkar. Yalah. Kita ingat mungkar dia berzina, minum araknya. Di sisi Allah mungkar bukan minum arak, yang besar sekali bukan minum arak, judi. Besar sekali di sisi Allah mungkar, tak mengaku dia Tuhan. Itu manusia tak faham. Sebab dia bukan Tuhan, jadi dia pun tak rasa lah itu mungkar. Bila dia rasa mungkar? Bila orang curi rumah dia, bila orang tak bayar gaji dia, buat mungkar. Macam tu. Bila orang rogol anak dia, buat mungkar. Tapi kalau tak kena mengena dengan dia, mana dia mungkar? Kita bukan nak buat kerja mencegah mungkar kat kita. Kita nak buat kerja mencegah mungkar terhadap Allah.
Yang ini dia orang tak faham. Semua tak ingat Allah, semua tak sayang Allah, semua tak ada iman pada Allah. Baca Quran pun tak faham. Mungkar yang paling besar di sisi Allah tu, yang kita mau cegah tu. Sebab kita bukan buat kerja siapa pun. Kerja tabligh ni kerja Allah sebenarnya. Kerja Nabi tu pun kerja Allah. Allah punya kerja diberi pada Nabi. Dan kita umat Nabi ikut Nabi. Jadi mungkar paling besar bukan pada kita Pada kita mungkar besar orang curi barang kita. Oi, mungkar. Kau main lagi. Curi motor dia, buat mungkar. Kita mesti cegah. Curi duit Malaysia macam Najib. Muhyiddin kata saya mencegah mungkar dengan kuasa. Tapi mungkar di sisi Allah yang sebenar, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar yang Allah sebut dalam Quran tu, itu perkataan Allah atau perkataan kita. Ialah tidak mau mengucap. Dan diajak mengucap. Baru mengucap itu bukan mungkar, kebaikan. Dan yang kedua, selepas mengucap, pada Allah mungkar paling besar, tak buat kerja dakwah. Tak buat kerja mengajak yang belum mengucap supaya mengucap. Yang kedua, tak mengingatkan. Orang yang dah mengucap, tak buat kerja dakwah. Ini semua kita tak buat. Jemaah tabligh nak buat ni. Jemaah tabligh tak ada ajak orang Islam supaya buat kerja dakwah, tak ada. Dia suruh keluar je. Dan pergi masjid. Itu bukan mencegah mungkar. Orang kafir terus dia tak buat. Jadi si petaling, kepung, semua tak mengajar orang supaya buat kerja mencegah mungkar. Di Bukit Canggang, bayannya saya ajak dia, orang tak nak buat. Itu lain hal. Nanti kalau balik datang, dia orang pun tak selamat. Tapi diajaknya betul. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, hari ni Nabi-Nabi diajak yang betul. Orang tak nak ikut. Bila balik datang yang tak nak ikut tu kena. Nabi tu terpelihara. Jadi bukti si petaling tu bukan kerja Nabi, dia kena wabak. Takkan tak nak mengaku lagi. Oh tak, kita orang dakwah tak semua wabak ni kena semua orang. Tak. Wabak ni yang coronavirus ni bala namanya. Wabak ni namanya bala, rahmat ke? Mana boleh rahmat. Namanya bala. Jadi dia akan kena dekat Azri kalau dia duduk baling. Sebab berkat dengan saya tak ada. Dia duduk kat baling kena. Dia bukan iman kuat pun. Bukan dikenal lagi oleh Allah sebagai orang dakwah. Kena. Sebab itu saya ajak pindah sini. Jadi tuan-tuan bapak yang macam Azdi Abbas, dia kena lah. Dia duduk kajang. Bapak Azala. Seorang-seorang. Tak bersama saya. Jadi bila you tak jadikan saya Amir, mana dapat berkat? Tak dengar cakap saya. Tak dapat berkat lah. Hari ini keberkatan pada Nabi. Kenapa keberkatan pada Nabi? Nabi ni amalan diterima. Orang yang ikut Nabi dapat berkat tu dan terselamat di bala. Sekarang ni macam tu juga. Saya bukan Nabi, naib Nabi, tapi amalan diterima. Saya punya doa saya kabul. Jadi oleh itu orang yang ikut saya dapat berkat, juga terpelihara daripada azab. Kalau tak ikut, tak dapat. Jadi sebab itu kata Nabi akan datang akhir zaman seorang pemuda dari timur memegang panji hitam. Panji-panji hitam. Pemuda dari timur ni memegang panji hitam, maknanya dia diberi kuasa. Tafsirnya panji kuasa pemerintah. Kamu ikut dia. Walau merangkak di atas salji. Kena ikut dia. Kalau tidak, berkat tak ada. Selamat tak ada. Hancur. Sebab kamu tak ada kabul doa. Amal tak bagus. Jadi Sufyan, dia kena ikut. Ikut maknanya apa? Tak. Bila Sufyan tak taat, dia nama ikut ke tidak? Tak. Dia dapat berkat ke tidak? Tak. Jadi kalau semayang tu dengan dia, ikut dia sujud, dia rukuk kalau dia imam,
Ini tak, orang rukuk dia imam tu mana boleh semayang tu kan. Jadi Sufyan bila dia tak taat saya cakap keluar 4 bulan tak nak. Jadi jadi dia tak, berkat tu hilang lah. Jadi kan berkat tu hilang. Jadi Nabi-Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Saleh semua selamat je. Ada kena bala. Dalam kisah dalam Quran tu semua Nabi-Nabi terpelihara. Kita pula kata kerja Nabi Sri Talib tak terpelihara. Menunjukkan dia bukan kerja Nabi. Tak faham lagi. Tak convince lagi. Orang tabligh tak convince lagi dia bukan kerja Nabi. Allah letakkan wabak ni, dia orang selama ni menipu orang. Cakap ni kerja Nabi lah. Sebenarnya tak kerja Nabi lagi. Cakap aja. Cakap je tak boleh buat satu kerja Nabi. Kamu kena buat macam Nabi. Saya dah suruh lama nak tabligh ni jadi kerja Nabi. Tak nak. Dia jadilah sekarang. Dapatlah bala. Bala kena pada orang. Dan kena pada semua orang yang buat mungkar. Tak ada kena pada Nabi dan yang ikut Nabi. Kalau kita mau kat Malaysia ni hancur semua batil. Hancur batil dengan kerja Nabi. Sebab itu Maulana Ilyas bagi tahu kamu punya gas ni. Dululah zaman dulu punya gas. Ajak orang ucap kalimah tau Maulana Ilyas tu. Orang mewah tu dia tak tahu kalimah. Kamu kena ajak orang mewah yang tak tahu kalimah tu ucap kalimah kata Maulana Ilyas. Itu kerja Nabi lah. Tapi selepas tu tak ada dah orang tabligh tak buat macam tu. Selepas meninggal dia tak buat dah. Gas macam itulah akan menghancurkan batil kota London. Dia kata masa tu London lah paling top kan. Kamu punya gas ni menghancur. Jadi gas ni kaki jalan kan. Akdam. Kaki. Bukan bayan. Sebab itu dia kata kerja ni akdam laisab kalam. Dia gas bukan ceramah. Jadi gas yang dimaksudkan oleh Maulana Ilyas tu gas macam Nabi-Nabi. Ajak orang ucap kalimah. Tapi yang dia tak ada, jumpa orang Islam, ajak buat dakwah. Itu dia tak ada. Jadi saya tambahkanlah Maulana Ilyas punya tu. Bukan saya buat salah. Ajak orang kafir ucap kalimah, orang murtad ucap kalimah, ajak orang yang dah ucap kalimah, buat kerja dakwah. Barulah sempurna kerja tu. Jadi sebab itu Maulana Ilyas kata lepas aku, orang yang ikut aku ni, Allah pilih profesional. Orang profesional ni. Tak faham lagi orang Jemaah Tabligh. Orang profesional ni, orang yang lagi betulkan lagi kerja Maulana Ilyas tu. Orang profesional yang keluar tu akan betulkan lagi kerja Maulana Ilyas tu. Iaitu ajak yang belum ucap kalimah atau yang dah tak ucap kalimah, yang tak tahu kalimah macam Mewan, ajak ucap kalimah. Mana Maulana Ilyas tak ajak dia orang ucap kalimah? Ada bukti. Dia orang dulu kenal usaha Maulana Ilyas ni bukan Jemaah Tabligh. Dia orang namakan usaha kalimah dan semayang. Jadi ada orang mewah tu semua hampir tak tahu kalimah. Ada satu orang tahu kalimah macam pandai. Maulana Ilyas suruh dia ucap kalimah, dia marah lah, dia pukul dia. Pukul Maulana Ilyas, ngacau dia kerja. Maulana Ilyas tersyukur dan berdoa pada Allah. Hari ini syukur dapat hidupkan sunnah. Orang tu pun heran kenapa pula dia ni berterima kasih pula aku pukul dia. Itu menunjukkan Maulana Ilyas dakwah ajak ucap kalimah. Kalau tidak orang tu tak marah. Sebab itu orang selepas Maulana Ilyas mati, dia orang tinggalkan ucap kalimah. Nanti orang Islam marah, dia kata. Kita bukan ajak ucap kalimah pada orang Islam, pada bukan Islam, pada orang yang dah murtad, pada yang dah tak tahu kalimah. Sebab itu orang Islam bila kita jumpa dia adalah lebih baik. Kalau tak macam orang dah bertopi yang dah sejaklah kita nak suruh cakap kalimah, dia marahlah kita kan. Tapi orang Islam ramai, banyak yang tak ada topi, tak ada apa, tuan tahu ucap kalimah, ucapkan. Kenapa kita suruh dia ucap? Sebab banyak orang Islam dia tak tahu ucap tapi panggil Islam. Banyak kat India, Pakistan. Banyak di seluruh dunia. Islam ucap kalimah tak tahu. Orang Bangladesh kita macam ucap kalimah ni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bangladesh tak macam tu dia. Ucap kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu bunyi kalimah. Bolehlah juga tu.
Tapi maknanya yang macam betulnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apabila dia dah ucap kalimah, belakang daripada kalimah ni ada tanggungjawab bagi tahu dia. Supaya kalimah yang kamu ucap masuk dalam hati kamu, kamu kena buat kerja tu. Ajak dia buat kerja dakwah. Sekarang kita buat. Itulah yang kita kena beritahu pada orang Islam. Tapi ini dia tak faham dulu. Waktu Mana Ilah buat, dia tak faham ni. Allah tak bagi faham. Dan selepas Mana Ilah meninggal, Mana Yusuf tak faham. Lagi tak faham. Jadi saya bukan buat usaha rosakkan tabligh, tak ada. Saya nak supaya tabligh ni bertukar jadi kerja Nabi sebenarnya. Saya telah ditolak, telah dibuang. Saya telah dibuang daripada tabligh. Dan orang yang tabligh yang ikut, mereka tu pun bersalah juga lah. Masa saya dibuang daripada kerja tabligh tu, diam semua orang, termasuk Arsyad. Tak buat apa pun. Dia orang pun tak faham kenapa dia ingat tak taat elders tu berdosa lah. Dia orang bukan kata tak taat Allah berdosa. Orang tabligh tak taat elders berdosa. Bodoh. Kita tak taat Allah dan tak ikut sunnah Nabi berdosa. Okay guys.